Akhir sekali, mari kita lihat teknik penggal ayat untuk menjawab soalan ayat sama maksud. Lihat contoh soalan perbincangan yang keempat ini. Salah satu teknik yang paling sesuai untuk digunakan dalam soalan jenis ini ialah teknik penggal ayat. Teknik ini digunakan untuk memastikan dua aspek penting untuk menentukan jawapan yang betul berlaku, iaitu maklumat yang penting tidak tertinggal dan maklumat yang tidak ada tidak dimasukkan. Cara untuk menggunakan teknik ini ialah dengan memenggalkan ayat kepada frasa-frasa. Sebagai contoh, perhatikan soalan perbincangan ini. Ayat ini selepas dipenggalkan akan menjadi 3 bahagian atau 3 frasa, iaitu pementasan teater itu akan diadakan di Istana Budaya bersempena dengan program kesenian kebangsaan. Murid mestilah memastikan jawapan yang dipilih mengandungi 3 bahagian tersebut. Sekiranya salah satu bahagian tidak ada, maka ayat yang dipilih menjadi tidak lengkap dan tentulah ayat tersebut tidak mempunyai maksud yang sama. Contoh jawapan yang tidak tepat adalah seperti contoh ini. Bersempena dengan program kesenian kebangsaan, pementasan teater itu akan diadakan. Perhatikan, tidak ada di Istana Budaya. Sekiranya jawapan yang dipilih mengandungi bahagian tambahan yang tidak dinyatakan dalam ayat soalan, maka ayat yang dipilih itu turut tidak memiliki maksud yang sama. Contohnya, di Istana Budaya, pementasan teater itu akan diadakan bersempena dengan program kesenian dan kebudayaan kebangsaan. Perhatikan tambahan maklumat yang tidak ada, iaitu dan kebudayaan. Berpandukan pemenggalan yang dilakukan, murid akan dapat menghasilkan beberapa ayat yang mempunyai maksud yang sama, seperti berikut. Untuk makluman murid, ayat A hingga ayat I dapat dijadikan jawapan bagi soalan yang dikemukakan. Murid boleh memilih mana-mana ayat tersebut sebagai jawapan bergantung pada pilihan jawapan yang diberikan. Jawapan bagi soalan perbincangan 4 ialah C. Peringatan penting. Sekiranya murid memilih mana-mana pilihan jawapan melalui cara atau teknik yang telah dibincangkan, untuk memastikan jawapan itu pilihan yang tepat, murid hendaklah mengetahui sebab jawapan lain tidak dipilih. Mengetahui sebab pilihan jawapan lain tidak dipilih merupakan suatu kelebihan agar murid lebih yakin untuk memilih jawapan yang paling sesuai. Contohnya, pilihan A salah, tidak sama maksud, akan dengan telah. Pilihan B salah kerana bukan Istana Budaya yang mengadakan pementasan teater itu. Pilihan D salah kerana tidak terdapat maklumat memeriahkan. Selesai sudah penerangan cikgu untuk kesemua teknik tadi. Mari kita aplikasikan teknik-teknik ini dalam permainan Nobita Kumpul Bateri. Masa untuk bermain. Jom. Misi keempat ialah misi terakhir.
kumpul 4 bateri. Soalan yang pertama, pihak sekolah bercadang untuk mengadakan mesyuarat dengan semua ibu bapa sebelum peperiksaan diadakan. A. Sebelum peperiksaan dijalankan, mesyuarat dengan semua ibu bapa akan diadakan oleh pihak sekolah. B. Mesyuarat dengan semua ibu bapa sebelum peperiksaan dilaksanakan dicadangkan oleh pihak sekolah untuk diadakan. C. Semua ibu bapa akan mengadakan mesyuarat dengan pihak sekolah yang bercadang untuk mengadakan peperiksaan. D. Cadangan pihak sekolah untuk mengadakan mesyuarat dengan semua ibu bapa sebelum peperiksaan telah disetujui. Apakah jawapan pilihan murid-murid? Sila nyatakan di ruangan bual YouTube sekarang. Cikgu perhatikan ramai yang memilih pilihan jawapan B. Mari kita lihat bersama-sama. Tahniah dan syabas murid-murid. Soalan yang seterusnya. Encik Fahrul telah menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program bulan bacaan. A. Ucapan program bulan bacaan telah dirasmikan oleh Encik Fahrul. B. Encik Fahrul terus merasmikan dan menyampaikan ucapan program bulan bacaan. C. Setelah menyampaikan ucapan bulan bacaan, Encik Fahrul terus merasmikan program itu. D. Program bulan bacaan telah dirasmikan oleh Encik Fahrul setelah menyampaikan ucapan. Apakah jawapan yang paling tepat murid-murid? Sila jawab di ruangan bual sekarang. Wah, banyak yang memberi respon yang sangat baik. Cikgu perhatikan ramai yang memilih pilihan jawapan D. Mari kita lihat bersama-sama. Tahniah murid-murid, anda berjaya lagi. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Setiap kali Siti melintasi tanah perkuburan itu, sudah pasti bulu romanya akan meremang. A. Bulu romanya sudah pasti akan meremang setiap kali Siti mahu melintasi tanah perkuburan itu. B. Bulu roma Siti sudah pasti akan meremang setiap kali dia melintasi tanah perkuburan itu. C. Siti pastikan bulu romanya meremang setiap kali dia hendak melintasi tanah perkuburan itu. D. Tanah perkuburan itu akan meremangkan bulu roma setelah Siti melintasinya. Apakah jawapan yang paling tepat murid-murid? Sila jawab sekarang. Cikgu perhatikan ramai yang memilih pilihan jawapan B. Adakah pilihan jawapan B itu betul? Mari kita lihat bersama-sama. Tahniah dan syabas murid-murid. Soalan yang terakhir, mari kita perhatikan bersama-sama. Makcik Badariah memetik cili padi di kebun sayurnya untuk dijual di pasar. A. Makcik Badariah memetik cili padi di kebun sayurnya dan di pasar. B. Makcik Badariah menjual cili padinya di pasar dan di kebun sayurnya. C. Cili padi yang dipetik oleh Makcik Badariah dijualnya di pasar. D. Makcik Badariah menjual cili padi yang dipetik di kebun sayurnya di pasar. Apakah pilihan jawapan murid-murid? Sila taipkan di ruangan bual di YouTube sekarang. Wah,
Ramai yang memberi respon yang sangat baik. Cikgu perhatikan, ramai yang memilih pilihan jawapan D. Mari kita lihat bersama-sama adakah pilihan jawapan D betul. Misi 4 selesai. Tahniah dan syabas murid-murid. Alhamdulillah, sesi kita sudah sampai penghujung. Terima kasih diucapkan kepada murid-murid yang sudi mengikuti kelas digital Bahasa Melayu pada petang ini. Jika murid suka kaedah pembelajaran seperti ini, jangan lupa subscribe channel baru cikgu, iaitu Cikgu Pixel di gg.gg/cikgupixel. Cikgu akan membuat beberapa PDP video mengikut format yang sama dan berkongsi pengalaman cikgu membina permainan-permainan yang tadi di channel Cikgu Pixel.